Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma akshif 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal fahsha ma la yakshifuhu ahadun ghayruk. Allahumma amin. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Allah berpesan di dalam Al-Quranul Karim, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesibukan kita berhadapan dengan penyakit yang kita dikenali dengan pandemik COVID-19. Sebenarnya penyakit-penyakit ini banyaklah dalam dunia ni. Banyaklah penyakit. Setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada ubat dia. Ada ubat dia. Apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada penyakit, ada ubat, ada penawar dia. Tapi ada satu penyakit yang tak ada ubat. Kata Nabi Isa alaihi salam, penyakit yang tak ada ubat ni, kata Nabi Isa alaihi salam, aku tidak terlalu sukar untuk menghidupkan orang yang mati. Mana Nabi Isa AS, Allah bagi mukjizat dekat Nabi Isa AS dengan izin Allah. Yang menghidupkan itu Allah, bukan Nabi Isa AS. Tapi Nabi Isa sebut, aku tidak sukar menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Ta'ala, tetapi yang lebih sukar bagi aku ialah mengubati sifat bodoh. Sifat bodoh ni, hati yang bodoh ni, dia susah nak diubati. Sebab tu kita mai mengaji, kita mai dengar kuliah. Mudah-mudahan kita ini tergolong di kalangan orang yang dipelihara hati kita. Walau kita tak terkena COVID, alhamdulillah, Allah pelihara kita. Sebabkan usaha kita, orang lain pun usaha juga, bukan tak kena. Anak dia dapat COVID, balik salam dengan mak, cium dengan mak, tidur dengan mak ayah, boleh dekat mak ayah. Ayah duk jaga dah, pergi masjid pakai mask 3 lapis. Pi nak mai masjid ni bukan senang. Cek yang nu, cek yang ni. Betul tak? Tu nak mai masjid, tapi okey lah nak mai masjid ni, bawa sejadah, pakai mask, lepas tu tulis nama, cek suhu, masuk lah. Nak dapat izin bini keluar rumah tu payah lagi. Tu payah lagi. Dia bukan kira siapa, jemaah masjid pun kalau bini tak bagi main mengaji, bengkok juga. Bengkok juga, jam juga. Tu kira orang masjid tu kira okey lah. Pengurusi masjid pun sama. Nombor 1. Kemas anak Korea ni, dia nak balas dendam ni. Terus dia pun jawab malam ni, harap-harap pengurusi dengar. Pengurusi tak mai kono. Dia tak mai. Dia tak mai. Dia mai pun ada GPS dalam poket dia. GPS tracker, dia pergi mana bini tahu. Betul duduk dalam masjid. Baik. Jadi bila penyakit yang banyak dalam dunia ni, antaranya penyakit hati. Sifat bodoh ni susah diubati.
Covid, ada orang yang kena mati, ada tak kena pun mati. Ada yang kena sembuh, ada yang kena belum lagi sembuh. Penyakit yang tak sembuh sampai hari ni, kencing manis. Ya, kencing manis tak sembuh. Dia boleh jaga, lajak sikit jadi balik. Betul tak? Tapi hak lagi bahaya kencing orang. Awak ni lagi bahaya. Kalau kencing manis, kita beli sukat gula dia berapa? 17, 23, 24. Pihak jenis kencing orang ni, kita tak boleh tahu berapa liter dia kencing kita. Allah akan bentang di akhirat kelak akan atas kelakuan yang dia buat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita berbicara tentang satu bab yang panjang. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan pada kita untuk faham. Nabi SAW ni tuan-tuan, kalau Nabi ni adalah orang yang paling baik dalam semua benda. Kalau sebut kata penceramah paling baik, Nabi orang paling baik. Nasihat paling baik dalam dunia ni Rasulullah SAW. Kata-kata yang kita cipta, kita tulis dalam Facebook, kita tulis dalam Instagram, kita buat kata-kata daripada pemahaman kita sendiri, sebenarnya nasihat kata-kata daripada mulut Rasulullah SAW itu adalah yang terbaik. Kalau kita duk rasa kita duk di Cameron Highland ni pakai baju macam ni kira baik sangat dah, hebat sangat dah. Sebenarnya Nabi lah yang berpakaian dengan pakaian yang paling baik. Walau pakaian Nabi itu murah, kainnya kasar, tapi Nabi SAW adalah orang yang paling baik cara pemakaiannya. Kita mungkin pakai lawa, kita sombong. Kita nak tunjuk dekat orang yang kita paling hebat boleh pakai baju macam ni. Kita nak abang, kita yang paling elok sejadah kita. Sejadah ni bukan aku beli kat Malaysia ni, aku beli dekat Mekah. Nak abang, kali belakang made in China. Baru ni ada satu barang saya beli dalam internet online. Beli, dia post dari China. Bila sampai tengok buka-buka barang tu made in Malaysia. Tengok. Kita beli barang made daripada China, seminggu lebih sampai di rumah kita, tengok made in Malaysia. Waktu saya mengaji di Syria, dia ada satu tempat di Syria ni. Syria ni dia negeri yang diperintah oleh komunis. Dia parti Ba'ath ni parti komunis. Parti yang guna pisau sabit dengan kapak. Jadi dia letak tempat perniagaan ni setempat sahaja. Kalau sini jual baju, habis baju baru dia masuk bahagian lain. Kacang ya, buah-buahan semua. Kalau komputer tu satu tempat saja. Nama tempat dia Bahsah di Syria. 13 tahun dah balik. Rindu nak pergi sana balik. Banyak dah duk tengok berita ulama-ulama meninggal. Tok guru hak kami duk mengaji dulu dah banyak meninggal. Kalau pergi pula tak ramai dah. Kalau yang ada pun muda-muda. Yang tua-tua dah pergi bertemu dengan Allah. Kalau yang masih hidup duduk di luar. Pasal apa? Lawan kerajaan, tak boleh balik. Jadi dalam bangunan Bahsah ni dia memang dia jual komputer saja. 2-3 tingkat tu komputer. Pusing kau tu komputer, pergi talin tak jumpa. Jadi bila dah mengaji masuk tahun kedua, teringinlah nak ada komputer sendiri, nak buat assignment lah, nak apa, tengok rumah kawan-kawan ada komputer, kita pun himpun duit sikit. Saya ambil umpah menjahit. Jahit jubah, jahit seluar, repair seluar, buat baju Melayu, buat baju kurung. Ingat aku mangkuk ayun sangat. Ada sijil cik oi. Kalau orang kata ustaz ngaji agama, duk jual agama. Saya mengaji kemahiran, ada sijil dalam kemahiran yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Bukan nak sombong, tapi nak habaq. Orang yang mengaji agama tak salah pergi mengaji kemahiran. Orang yang belajar kemahiran sangat dialu-alukan untuk mempelajari agama, kerana agama bukan pilihan. Kemahiran itu pilihan. Agama bukan pilihan. Kita mau tak mau kena guna Islam. Islam ini adalah cara hidup.
Islam is the way of life. Dinul Islam adalah cara hidup beragama, cara hidup Islam. Maka orang yang hidup cara Islam sahaja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beli komputer satu. Dia nama LG, beli PC tu, beli apa monitor. Tanggunglah dengan kawan saya, dengan abang saya, naik taksi balik rumah atas bukit pula. Rumah atas bukit. Tinggi bukit tu. Tapi ramai dah orang-orang besar dalam negara kalau pi memang singgah rumah kami atas bukit. Di Syria ni orang miskin duduk atas bukit. Di Malaysia orang kaya duduk atas bukit. Betul tak? Tengok komputer tu made in Seremban. Beli di negara orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni akan berhadapan dengan pelbagai penyakit-penyakit lagi di masa akan datang. Lah ni penyakit ada depan kita, anak-anak malas pergi sekolah. Tambah dengan pandemik yang berlaku hari ni, buat alasan demam sikit ya. Tak payah. Kerja pun begitu, abang kata batuk sikit, demam sikit, tak gaduh payah. Dulu kalau selsema, demam kena main kerja. Pi cek di klinik buat muka kepek tau. Orang panggil muka walpay. Buat muka walpay, muka sekupang tu, muka 5 duit hak tak laku ni, pergi buat muka kepek duduk dalam hospital tu, duduk dalam klinik. Kok boleh dapat MC, minta doktor kata saya boleh bagi takat hari ni ya. Hari yang awak main ni saya bagi MC. 2 hari tak boleh. Lah abang kata demam, saya batuk ada kahak, tak percaya ni saya nak ludah atas meja doktor ni. Jangan. Saya orang lain nak masuk pula. Saya bagi 3 hari kamu rehat. Nampak zaman ni menyebabkan orang lagi malas. Ini ujian lah ni. Hak penyakit tu penyakit lah. Hak cari pasal pun ada. Awak tak pergi Jumaat, pergi pun kena beratak. Aku duduk pergi berapa kali ya tak dan. Memang tak dan. Hang main pukul 3. Mayang Jumaat apa bodoh time tu. Pukul 3 petang baru hang main semayang Jumaat. Main lah awal. Orang yang main awal mayang Jumaat ni Nabi kata, malaikat tunggu dekat pintu masjid. Malaikat tulis nama orang-orang yang main masjid awal. Walau tulis nama lewat dekat guard tu, tapi malaikat tulis awal. Siapa yang main awal, dia tulis. Nabi kata siapa yang main awal, ditulis nama dia. Maka orang yang main awal, kata Nabi SAW, umpama pahala yang dia dapat macam sedekah seekor unta. Banyak oh. Dulu rajin main Jumaat awal, tapi dah menikah. Nikah nak buat macam mana? Nikah. Bini gari kaki. Bukan bini tak bagi main ustaz. Laki tu bodoh. Lepas menikah dia berubah. Dia tak main mengaji, dia tak main semayang, dia dah mula renggang. Sepatutnya orang yang kahwin, dia lagi rajin ke masjid. Sebab dia telah mendapat nikmat yang besar dalam hidup dia. Antara nikmat syurga yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, nikmat berumah tangga. Sebab nanti bila balik akhirat, bagi pasangan juga kepada ahli syurga. Betul tak? Bidadari kepada ahli syurga. Maka dalam syurga ada pasangan, di dunia ada pasangan. Orang yang main Jumaat awal, Nabi kata umpama sedekah sekor unta. Main lewat sikit lembu, main lewat sikit kambing, main lewat sikit ayam, main lewat sikit telur. Hak ni yang banyak. Dah lah jantan nak domai ni, sedekah telur pula kat orang. Umpama sedekah telur saja Nabi kata. Kemudian bila imam dah keluar bersedia untuk khutbah, dia tak catat dah nama orang. Malaikat akan duduk mendengar khutbah. Malaikat akan duduk dan malaikat akan dengar khutbah yang disampaikan. Maka kata Nabi SAW, itulah keadaan kamu di akhirat kelak. Orang yang dekat dengan Allah, dia nak tahu dia duduk dengan Allah tarah mana, dia tengok dia pergi masjid hari Jumaat waktu mana. Kalau dia dekat dengan waktu solat baru dia pergi, dia jauh sikit dengan Allah. Siapa yang pergi awal, dia akan duduk dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi malam bincang satu tajuk besar, iaitu bab Nabi pesan dekat kita, Nabi wasiat kepada kita
Ya, wasiat apa? Nabi wasiat supaya orang lelaki ini menjaga wanita. Nabi wasiat kepada suami-suami. Wasiat Rasulullah berhubung dengan wanita. Tentang orang perempuan. Tentang orang perempuan. Nabi SAW ayat Al-Quran kepada kita. Nabi kata apa? Nabi SAW sampaikan wahyu Allah, firman Allah Ta'ala, wa ashirunna bil ma'ruf. Allah Ta'ala sebut dan bergaullah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu, dengan cara yang baik. Walau orang perempuan ni dia nak pergi mana dia kena minta izin dekat kita. Dia nak pergi mana pun dia kena dapat kebenaran daripada kita. Kita ni ada kuasa mutlak ke atas isteri kita. Tapi Allah meletakkan tanggungjawab kepada kita untuk melayani mereka dengan baik. Tak boleh menzalimi orang-orang perempuan ni. Mereka dah kahwin, serah diri dekat kita, keluar daripada rumah ayah, mai duduk dengan kita. Ayah bela anak daripada kecil sampai akil baligh, orang Pinang, ayah serah anak. Tiba-tiba zalimi oleh suami dia. Suami tak bagi makan, suami ambil dadah, suami sibuk main judi, suami mabuk, suami miskin cepat kaya, habis gadai barang-barang mat. Suami berhutang keliling pinggang. Suami tak semayang, suami asyik beli yang dia nak sampai rumah tangga dia tak disedia, tak ada keperluan yang asas kepada keluarga. Ni masalah ni. Maka Allah Ta'ala pesan kepada kita, kita berbuat baik dengan perempuan. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata, istausu bin nisa'i khaira. Nabi SAW kata apa? Berbuat baiklah kamu. Nabi kata hendaklah kamu saling berbuat baik kepada kaum wanita kamu. Nabi kata istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Nabi SAW kata apa? Hendaklah kamu saling meminta nasihat tentang perkara-perkara kebaikan kepada kaum wanita. Sesungguhnya kata Nabi SAW daripada tulang rusuk. Orang perempuan ni dibuat daripada tulang rusuk. Asal kejadian orang perempuan ni daripada tulang rusuk. Orang lelaki Nabi Adam AS daripada tanah. Min tin. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata syaitan, kata iblis, engkau wahai Allah ciptakan Nabi Adam tu daripada tanah, aku daripada api. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ini kata iblis. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Hei iblis, apa yang menghalang hang daripada hang sujud kepada Nabi Adam AS? Bukan sujud macam semayang tu, tunduk hormat. Pasal apa hang tak boleh sujud kepada Adam AS seperti yang diperintahkan oleh aku, yakni Allah? Dia jawab dekat Allah, aku lebih baik daripada dia. Sebab apa? Aku diciptakan daripada api, dia daripada tanah. Perasan kata dia hebat. Ni jangan jadi iblis. Dia berkata, alah hampa ni orang bawah ya, tak ada apa. Tengok berapa ramai orang duk kata takut nak pergi Kedah. Pasal apa? Kedah ada Covid. Tengok ni, bukan dekat Kedah, berlambak nanti ada Covid. Betul tak? Dia kata tak mau pergi Kedah. Dengar nama Kedah pun takut. Buat leceh pula. Orang Kedah ada 2 juta cik, 2 juta orang. Yang kena Covid tu berapa orang je? Banyak doa, banyak bertaubat, banyak jaga, jaga diri kita, patuhi arahan pemerintah kita yang baik, tidak patuhi arahan para ulama kita.
Ulama dah bincang tentang dalam solat macam mana. Kita ikutlah ulama. Orang yang selamat di akhir zaman ni ikut ulama, jangan ikut kepala. Ulama bukan bercakap berdasarkan nafsu mereka. Ulama bercakap, mereka berbincang dengan kawan-kawan mereka, dengan guru-guru mereka, mengikut dalil-dalil yang ada daripada Quran dan Sunnah. Yang hukum sembahyang rapat ni sunat. Ada benda darurat, ada dalil lain untuk kita buat benda yang merosakkan diri kita, maka dijarakkan 1 meter, bukan 1 meter. Ulama nak haramkan rokok, nak haramkan ketum, panggil dulu doktor pakar, panggil dulu, tolong cerita ketum ni ada apa. Sebab orang kampung aku duk rebus ketum sama dengan naik dengan Tok Imam. Kadang aku tak dan Tok Imam masak, kadang ni Tok Bilal buat mai. Kan? Jadi bila tiba-tiba kata haram, haram tu duk di tang mana? Tolong habaq nak mengeluarkan dalil katakan haram, dia kena ada sebab kata haram. Strawberry haram kalau beli tak payah. Haram makan strawberry yang dicuri, betul tak? Strawberry tu halal, tapi sebab curi jadi haram. Jadi ketum ni, daun tu sentuh tak najis, ambil bolang poket tak najis, tapi pasal apa hari ni keluar fatwa tak dibenarkan minum, katanya haram. Tapi AADK dia habaq paling banyak boleh minum takat sebelah lai tu, kena buka orak dia, kena bakar, kena masak, rebus dalam periuk tanah, boleh pula. Dia kata takat ni ya ustaz, kalau lebih lagi dia jadi mudarat. Ni 1 kawah ustaz masak, boleh tinggal 1 jam, memang mudarat. Keadaan yang bawa mudarat, akhirnya ulama ambil pandangan sadduz zara'i, guna kaedah apa? Mencegah itu lebih baik, menutup daripada berlakunya benda yang lebih besar. Habaq kata haram, ambil dari doktor. Macam dengan rokok. Rokok hukum dia makruh. Rokok asalnya hukum dia makruh, bukan asal dia sunat. Asal hukum rokok makruh. Makruh dia takkan pergi ke sunat. Makruh yang rokok yang dibuat dengan daun sendiri, tanam sendiri, proses sendiri, itu makruh. Makruh ni benda yang buat Allah Ta'ala benci, Allah tak bagi pahala. Kalau hang tinggal merokok dapat pahala. Jadi orang yang merokok dia tak berdosa tapi tak ada pahala. Faham? Tadi dah berubah, ditambah dengan berbagai jenis bahan-bahan kimia yang terbukti oleh para doktor di kalangan orang Islam. Mereka tengok bahan yang diletakkan dalam tu, mereka pergi tengok di kelang apa yang mereka buat, dan ditulis di kotak rokok 4,000 jenis bahan kimia tar yang berbahaya ada dalam kotak rokok ni. Ditulis di situ. Kalau tak betul, saman lah. Tulis pula amaran oleh kerajaan Malaysia bahawa merokok itu bahaya. Kerajaan boleh bagi amarannya. Kenapa tak halang? Harap-harap kerajaan halang. Moga kuliah live malam ni sampailah kepada menteri-menteri kita yang berkenaan, usahalah buat lagu mana pun, cegah dengan kemampuan yang ada, pelan-pelan ada usaha. Setiap pemimpin yang baik dia ada niat dan usaha untuk buat, tapi kena pelan-pelan. Nak bina hotel tingkatnya 20, 70 tingkat, 80 tingkat, bukan siap dalam 1 hari. Dia kena buat piling tu bagi kemah. Kalau naik bangunan piling tak kemah, runtuh bangunan. Maka dia kena piling tu bagi kemah elok, barulah benda yang dilaksanakan akan mendapat sokongan dan akhirnya diterima oleh masyarakat. Dulu Menteri Kesihatan yang lalu buat keputusan 3 meter tak boleh isap rokok dalam kedai. Tu pun orang marah, tidak? Bukan dia kata tak boleh isap rokok, jarak 3 meter daripada kedai makan. Tu pun orang dah marah dah. Masyarakat dah marah. Rokok ini hukumnya haram. Kalau yang pertahan kata makruh, buat sendiri. Buat sendiri.
tanam pokok tembakau sendiri, proses sendiri tanpa ada bahan-bahan, itu makruh. Kalau yang beli di pasaran, dah disebut oleh ulama dengan jelas hukumnya haram. Lepas tu diam lah tu saudara jawab. Ustaz malam tu aku tak boleh pakai lah hang lah. Dah lah hang bodoh, hang lawan orang pula. Baik diam. Baik diam. Orang yang merokok jangan jawab, diam je. Usaha jangan isak depan orang. Sembunyikan kesalahan kita tu, jangan bagi orang nampak. Kita suami kan nak didik isteri macam mana kalau kita sendiri ada buat salah. Nabi pesan orang perempuan ni dibuat daripada tanah, daripada tulang rusuk. Nabi kata pula wa inna a'waja syai'in fi dhila'il a'lah. Nabi kata dan mereka ini diciptakan daripada tulang rusuk. Dan sebengkok-bengkok tulang rusuk ialah tulang yang paling atas sekali. Ni tulang atas kali ni yang paling bengkok. Tu yang ada lagu dia buat. Mana mungkin lahirnya bayangan. Mana mungkin lahirnya bayangan yang lurus dari kayu yang bengkok. Mana boleh? Nak lahir bayang daripada kayu yang bengkok, tak boleh yang lurus. Kalau kita buat kayu bengkok macam ni, kena cahaya di belakang, dia akan menghasilkan kayu yang bengkok, bayang-bayang yang bengkok. Wanita ini dibuat daripada tulang rusuk yang bengkok. Maka suami yang kena bimbing dia. Hari ni ramai semua pakai mask. Malah ni main mengaji semua bawa mask. Pasal apa? SOP. Tak tahu SOP mengaji. Marah. Ada di satu masjid di Kedah tu, dia kata, Ustaz cakap apa hampa? Cakaplah kat kami muslimin muslimat, cakap hampa ni tak boleh. Alah duk Kedah pun takkan nak cakap korang. Dia kata, Ustaz cakap apa hampa, hormat kami sikit, cakaplah elok. Dah kata, cakap muslimin muslimat. Dah sebut hampa tak bagi. Amboi, macam dia tak biasa minum belacan kalau Kedah. Orang dia tak biasa makan ayam asam, tak biasa makan laksa. Ni korang. Korang pasal duk faham kan. Ni SOP nak main mengaji apa dia? Kena bawa kitab, kena bawa buku, bawa catatan. Kalau tak tahu ustaz tu baca kitab apa, kuliah jemputan, bawa kertas, catat. Tak apa ustaz, ada live nanti kami tengok balik. Mohong tak tengok pun. Ni Tara duk tengok live depan-depan pun. Ni kerajaan suruh tutup muka dengan mulut ya, bukan tutup mata masa dengar kuliah. Ni dibuat daripada tulang yang bengkok. Tulang yang paling bengkok Nabi kata atas sekali. Doktor kalau tak betul, dia tolong cek betul dah hak Nabi abang. Memang betul ya. Walau Nabi bukan doktor, Nabi tidak belajar dalam perubatan Nabi tak orang. Tapi Nabi mengetahui benda yang doktor sendiri pun tak tahu. Ada berapa sendi dekat badan kita ni Nabi abang? Berapa ratus sendi di badan kita ni? Ada sendi-sendi bengkok-bengkok ni. Nabi abang, doktor kalau dia bilang sendi ada di badan manusia sama dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abang. Bukan yang Rasulullah abang tu sama dengan doktor jumpa. Doktor jumpa tu sama dengan Rasulullah. Macam orang kata, ustaz, muka ustaz macam artis. Tak, muka artis tu macam aku. Jangan namakan, jangan samakan ulama dengan artis. Kalau artis tu baik tak apa. Artis tu tak dengan tak tutup aurat dia, dengan rambut warna-warni dia, dengan pegang perempuan ikut suka dia. Kita samakan ulama dengan artis yang mendedahkan aurat. Bukan semua artis jahat. Bukan semua artis yang mendedahkan aurat. Ada arti yang baik, tapi kadang-kadang menamakan, samakan ustaz dengan ustaz, muka ustaz macam Tom Cruise. Tak, Tom Cruise tu muka macam aku. Kalau kata muka aku macam Black ni tak kena, dia Black sungguh. Sebab tu kalau dia pakai mask malam-malam okey lah, kita nampak lah siapa naik motor tu. Dulu masa tak PKP dulu kita tak tahu siapa yang naik motor, tetap bunyi sampai je. Nabi kata fa in zahabat tuqimuhu kasratahu
Nabi SAW kata apa? Jika kamu membetulkannya dengan kekerasan, nescaya dia akan patah. Orang perempuan ni dia bengkok, dicipta daripada tulang yang bengkok, mana sifat mereka juga bengkok. Sifat mereka ni jenis nak melawan. Kita ni cantik, kenapa tak boleh dedah rambut? Kenapa pakai macam ni? Kenapa tak boleh ketat? Tak boleh pakai ni? Boleh pakai ketat. Kain yang, baju yang ada di dalam itu kena ketat. Seluar yang pakai di dalam kena ketat. Kalau tidak, Pak Gad cek ke suhu, londeh tang tu. Barang yang di dalam kena pakai ketat. Islam tak halang nak pakai ketat. Stokin pakai ketat, cekuk kepala pakai ketat, helmet pakai ketat, tak ada masalah. Kepiah pakai ketat. Tapi pakaian yang menutup aurat itu perlu dilonggarkan, kecuali beberapa tempat yang tak boleh kita tutup. Contoh dia, bentuk kepala bini kita. Bila bini pakai tudung, nampak dah bentuk kepala? Nampak kan? Itu aurat kan? Tapi kerana bentuk kepala itu tidak boleh ditutup, takkan nak bubuh. Pakai dulu, kan? Tak bagi nampak bentuk kepala bini kita. Itu dimaafkan. Illa ma zahara minha, benda yang tak boleh tutup lah. Bau. Pakai tudung nampak bau. Tudung dah labuh dah, nampak bau. Syarat dia labuh dulu, nampak bau. Maka itu dimaafkan. Tak boleh nak elok, nampak macam mana? Betul tak? Ya. Hak lain-lain tu boleh. Bentuk badan boleh elok. Dia dah pakai baju besar dah, nampak juga bentuk pinggul dia, dimaafkan. Dia dah pakai besar dah. Besar lah. Orang lain baju Melayu, baju kurung 4 meter, dia 8 meter, nampak lagi. Pasal dia lagi besar. Nampak macam mana? Dia seh trailer, pi pakai baju seh lori tayar 6. Mana boleh? Orang perempuan umur lah baju orang yang umur 18, dia pakai baju hak budak umur 18 bulan. Ha ni perangai orang perempuan. Tak semua macam tu. Tapi banyaknya macam tu lah. Macam ni, nak pakai macam ni, nak pakai macam ni. Suami tak bagi pakai, tarik muka. Abang ni semua tak boleh. Tak apalah, pakailah. Suami pun kata tak apa, pakai. Sayang abang. Oh, dan sayang. Abang, kalau seluar ketat masa mandi laut boleh tak bang? Tak boleh. Abang ni semua tak boleh. Dah lah miskin. Kencing manis. Tak kuat pula tu. Dia buah yak tu, derah kat pantai. Laki yang misal tebal pun tutup misal. Tengok kiri kanan tu. Kalau dia nak buh, dia buh rapat, baca duduk. Firaun kalah dengan bini dia. Firaun ni dia bunuh anak-anak lelaki, kanak-kanak lelaki. Tentera dia tangkap bayi lelaki, bunuh semua. Tapi bila bayi dibawa masuk dalam istana dia, diambil jadi anak angkat, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Anak yang dibelah tu, Nabi Musa memang Firaun tak sayang kat dia pun. Firaun tak suka kat dia. Tapi anak yang disayangi oleh isteri Firaun tadi ni, Firaun tak suka. Tapi Firaun tak berjaya. Sebab pujuk rayu isteri. Ya. Tunjuk pemimpin yang keras dalam dunia ni bengkok dengan bini dia. Siapa? Firaun. Tidak. Sebab tu ramai kita tengok yang jadi pemimpin, yang jadi menteri, yang jadi perdana menteri, walau dia kemah, dia cakap dalam sidang media, dia cakap kemah, pandai dia cakap. Tapi bini dia sendiri dia tak mampu nak suruh tutup. Betul tak? Tak mampu. Perdana Menteri nak abak, dia boleh abak dekat rakyat. Dia boleh umum undang kau ni tangkap wajib pakai pelitup muka lah apa semua. Tapi nak arahkan isteri yang duk tidur sebelah dia malam-malam suruh tutup aurat, belum tentu ada kekuatan. Belum tentu. Pakar senjata. Pakar senjata. Dia ni kalau cengek, kalau dia menjerit anak buah, balik! Semua takut.
tapi dia belum tentu boleh arahkan isteri dia tutup aurat. Firaun penggagal. Gagal nak halang isteri dia daripada bela. Daripada nak halang diri dia, halang diri isteri dia daripada bela bayi lelaki. Akhirnya isteri Firaun masuk Islam. Nampak tak? Masuk Islam, tuan-tuan. Firaun kalah dalam peristiwa ini. Allah tunjuk bagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salam tak boleh bagi hidayah dekat isteri sendiri, sebab hidayah ni milik Allah, bukan milik kita. Hidayah ni ada dua. Hidayah ni satu hidayah irsyadiyah, satu lagi hidayah taufiqiyah. Hidayah yang nak dapat cara dia kena mengaji. Irsyadiyah ni kena main mengaji, minta petunjuk. Main mengaji, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni wajib, yang ni sunat, yang ni haram, yang ni harus. Kalau haram buat juga, haram jadah. Belajar sampai dapat hidayah irsyadiyah. Bila dah dapat ilmu, doa dan amal, Allah Ta'ala bagi pula hidayah taufiqiyah. Apa dia makna taufiqiyah? Iaitu hidayah yang mendapat bimbingan daripada Allah Ta'ala. Orang yang bawa lori arak, dia bukan mabuk. Tidak. Orang yang bawa lori arak, dia tak mabuk. Sehingga dia minum baru dia mabuk. Kalau dia tak minum, dia tak mabuk. Betul tak? Dia bawa arak ya. Hukum tu ni kita bukan sembang hukum tu. Hukum memang jelas haram. Bawa arak ni, membantu arak ni haram. Tapi nak abang perumpamaan yang diguna oleh Imam Al-Ghazali, orang yang bawa arak, bawa lori arak, dia tidak mabuk sehingga dia minum. Begitulah orang yang belajar agama, selagi dia tak beramal dengan agama, dia belum lagi orang yang alim. Beli kitab 3 kontainer ni, penuh kitab dalam rumah ni, penuh kitab dalam rumah. Tak daftar undi. Komplain dalam kuliah. Tengok tuan-tuan, pemimpin kita hari ni buat itu, buat itu. Tuan-tuan, kita kena tegur, kita kena cegah. Dah hang duk mengajak tu, hang sendiri tak daftar undi. Tuan-tuan, esok hari last daftar undi. Rakyat Malaysia yang berumur 21 tahun wajib mengundi dan boleh undi, tunaikan hak dia, pergi daftar. Malas nak daftar online, saja nak beratok, api dekat tanah rata tu ada pejabat pos kecil tang tu, mentah duk beratok, bolehlah hidu makanan keliling tu. Daftar undi. Orang Islam kena main peranan untuk memilih pemimpin dalam negara kita. Macam mana kita pilih pakaian, kita pilih makanan, kita pilih rumah, kita pilih cat, berapa kali di hati ni. Kita nak kerja pun pilih, kita tempat mengaji kita pilih, nama anak ni pilih juga. Tapi bila bak nak pilih pemimpin, serah kat depa. Lepas tu orang yang kadang-kadang mengaji banyak, daftar untuk mengundi, dia tak peduli hal-hal politik dalam negara, yang akhirnya tuan-tuan dan puan sekalian, rugi. Barangkali suatu hari orang politik tadi halang pula dia mengajar. Disebabkan dia tak mengundi, anak-anak murid dia tak daftar mengundi, dia kempen tak bayar undi. Sama yang orang politik ni, undi tak undi sama, dia kata. Akhirnya orang politik itulah yang menghalang dia daripada dia mengajar. Betul tak? Betul tak? Awak yang macam takut pasal apa? Ni bukan muka nakil lagi ni. Belum muka nakil lagi. Habaq umum ya. Bukan kempen sokong siapa pun. Suruh dah. Besok last untuk PIU 15. 30 hari bulan. Cek lah tengok Pak Long, kok tak ada ke? Duk sembang kemah. Sembang kedai kopi, pecah meja, ketuk. Haram undi tak daftar. Buat apa?
Ada orang kitab penuh ni dalam masjid, penuh bawa balik rumah kitab, kontainer, bawa balik sampai 6 kontainer di rumah. Masya-Allah, hadu atas laut, duk ada duk main lagi. Tapi takut dengan pemimpin. Benda salah tak berani kata. Tak berani cakap benda yang betul. Takut hilang pendapatan. Takut orang tak panggil mai kuliah dah. Kan? Orang tanah rata-rata tu saya panggil dah ustaz tu. Ni nak habaq kat orang tanah rata. Peringat masjid ni masjid pak hampa lah. Ni rumah Allah. Kan? Senang ya, bahasa senang. Kita kadang-kadang duk belik-belik dia jadi payah. Ada orang tanya saya, ustaz, pasal apa Nabi Muhammad SAW kahwin 9 orang? Poligami sampai 9. Isteri Nabi 11, 12 orang isteri Nabi. Yang hidup dengan Nabi poligami itu 9 orang. Kenapa kita boleh himpun takat 4 ya ustaz? Mati seorang boleh ambil seorang. Soalan tu tak payah tanya lah. Kita kata ni kelebihan Rasulullah SAW. Dah Nabi ustaz dah abang. Nabi tu manusia macam kita juga. Ni hang bini seorang pun dah bengong macam ni dah. Nak suruh pakai tudung pun tak erti. Nak bawa bini hang main masjid pun tak boleh. Hang nak main dengar kuliah lama pun bini hang. Tu yang beli motor besar pasal pompa malah nak bagi dengar jiran. Bila nak main masjid, bini boleh tiap. Nak pergi mana pula tu? Bunyi bini dia kah bunyi motor dia? Bini dia kah? Oh, bunyi motor. Jadi berjaya menutup fitnah. Itu bukan saya saja beli motor besar tu, bukan saya saja. Dia belah exhaust motor tu. Buang hak fiber dalam tu, dia sambung balik bateri. Zaman dulu dia panggil kalau motor SS dulu, Yamaha SS, paik ada selang belakang. Kan? Tak ada duit, beli exhaust lah RM40. Belah. Nak pergi masjid, bini beletak tak dengar. Tutup fitnah dekat jiran. Malu lah. Betul tak? Tuan-tuan boleh tengok siapa hak naik motor derah tu. Jenis tu lah. Ya. Kalau lagu tu tak ada. Ada satu masjid tu, untuk jemaah dia macam tu lah, duk kutuk macam ni. Saya pun kata kemahlah pengurusi ni. Tengah-tengah duk makan. Tata bini pengurusi mai. Atau kemah lagi. Dah macam cerita Piramli dah. Mesyuarat tingkap. Tata bini mai tarik telinga. Semang kemah. Dia pun sama agak. Nabi kata kalau kamu kerah dengan orang perempuan ni, patah. Mana nasihat mereka ni? Ada cara dia. Nak ambil pokok bunga ros ni, dia ada duri. Pelan. Duri tu kelopak bunga, dia kena pelan-pelan. Orang perempuan ni teguk kena teguk, tapi kena pelan-pelan. Kadang suami isteri isteri pun paling payah nak teguk suami sebab suami sombong, suami ego, dia rasa dia betul, bini teguk semua tak betul. Tidak. Dia rasa suami rasa dia yang betul, hak dia buat semua betul, yang bini buat semua salah. Ada juga macam tu. Ada juga. Tak semestinya isteri yang salah, suami pun banyak juga buat salah. Suami nak tegur isteri payah, isteri nak tegur suami payah. Nak tegur mak ayah payah. Khutbah Jumaat, khutbah raya Aidilfitri, saya semayang dalam rumah. Khutbah dengan bapa mertua dan ipar-ipar birah saya. Payah tuan-tuan. Tu pertama kali khutbah yang saya rasa suka. Khutbah yang kedua raya haji baru ni, semayang dengan mak ayah saya pula. Abang saya guru-guru yang tak balik, yang duduk dalam ma'had, guru daripada orang Arab. Kami semayang dalam ma'had kami. Tuan bayang, nak khutbah depan mak ayah ni nak cerita apa? Takkan kita nak abang, tuan-tuan, hidup atas dunia ni kalau tak semayang lembu. Boleh nak abang itu kat ayah depan-depan tu? Nak cakap apa depan ayah ni? Nak cakap lebih apa? Mak kata, aku kenal lah anak aku tu, bangkit subuh ke berapa, balik rumah aku buat apa. Tahu lah ustaz pun, mak tahu lah rahsia kita, ayah tahu lah rahsia kita. Nak cakap lagu mana depan mak ayah ni? Tengok, susah nak menasihati orang.
Sebab itu syarat nak nasihat orang, kita buat dulu baru nasihat. Nak dakwah orang, kita buat dulu baru kita dakwah. Maka isteri sebelum kita dakwah dia, kita buat dulu. Kita buat dulu. Dan Nabi kata, wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kamu kasar, dia patah. Tapi kalau kamu biar perempuan tanpa nasihat, perempuan itu akan bengkok. Tu yang duk buat gambar dalam Instagram dia. Kan? Kadang makcik tua-tua dah, kubur dia kata, mai makcik, mai. Kami duk tunggu nak rimbo hang dalam kubur makcik. Kubur duk tunggu dah. Makcik ni duk main TikTok lagi. Tua-tua dah main TikTok. Main TikTok tu tak salah. Tapi yang menyebabkan salah. Kalau TikTok boh nasihat, tak ada masalah. Dia tak? Ni makcik tua dengan duk menari tergedik-gedik, nampak bentuk badan, bentuk dada, kok ni kan. Bubuh pula pakai viral pula. Ada orang share dalam grup masjid, mohon lindung daripada macam ni. Terimam tengok banyak kali. Banyak kali tengok. Bini main padam. Gambar lain tak download. Bila dan padam. Kawan hak suruh tolong tengok tu pun. Amboi. Maka Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita pengajaran dalam hadis ni. Yang pertama apa dia? Para suami hendaklah bersikap bijaksana dalam membentuk kehidupan isteri-isteri mereka. Sebelum kahwin kena mengaji. Ni nak kahwin tanya mengucap 2 kalimah syahadah, tak ingat, suruh terjemah, tak ingat, tanya Rasulullah bin apa? Tok Wan Nabi nama apa? Berapa tahun? Nabi duduk di Madinah berapa tahun? Belum. Tu habis kuat Tok Imam tanya apa? Cuba istighfar tengok. Cuba dah baca surah Al-Fatihah. Boleh. Niat mani wajib lagu mana? Yang tu Tok Imam tanya. Ya, kalau tanya lebih malu pengantin. Saya akan tanya anak qaryah, anak-anak dara dalam kampung saya sebagai imam, mana-mana kahwin dengan anak-anak dara dalam qaryah saya, dia kena lepas dulu soalan fardu ain. Semayang ada berapa rukun? Apa syarat sah semayang? Semayang. Apa perkara yang membatalkan akidah? Cerita Ustaz, adab menantu dengan pak mentua macam mana? Tolong cerita kat saya apa tanggungjawab suami. Ni nak kahwin ni, apa tanggungjawab suami? Cerita Ustaz kat saya. Dia faham yang tu, bawa kat nikah. Tak faham, balik bagi faham. Tu yang mai dengan bini pengantin perempuan dengan mai bubuh bulu mata ni panjang macam puduk klipok bulu mata tu. Dengan baju bentuk badan, kain melerek, nak masuk masjid kena selak. Sedih. Bukan sedih bini mati, sedih pasal tengok hak orang punya. Jangan buat main. Tok Bilal pun karang kuat lagi tu. Dia tua-tua pun wayar lama. Ni wayar lama dia karang boleh lalu lagi. Tu tengok tu wiring hak lama-lama. Nampak je buruk. Kena karang dia boleh gagah. Nak jadikan diri kita suami, kita kena faham. Ada kebijaksanaan untuk bentuk isteri kita. Kena belajar. Bila kita kahwin baru. Bila ada masalah rumah tangga antara isteri dengan mak kita sendiri, nak pilih mak ke nak pilih isteri? Mak balah dengan isteri, nak masuk belah mak ke masuk belah isteri? Masuk belah apa? Apa kata masuk belah isteri kat tangan? Tak kata. Siapa kata masuk belah mak? Mak mati dah ustaz, masuk belah mak mana lagi? Jangan masuk belah mak, jangan masuk belah isteri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bila ada
dengan isteri kita, menantu bergaduh dengan mak, kita suami, kita pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita selesaikan masalah, masuk belah mak, masuk belah isteri, supaya mereka berdamai. Kalau masuk belah rumah tangga kita, anak kita kehilangan seorang ibu bila bercerai, kasih sayang dah hilang, anak itu membesar tapi tidak membesar seperti orang yang ada kasih sayang. Pokok tanam memang dia naik elok, tapi tak berbaja dengan orang jaga, lain dengan pokok yang orang tanam, orang jaga. Pokok strawberry, dia kena main duk robek, buang-buang hak buruk-buruk tu. Hak mana daun lebih-lebih korek, cabut, kuti, baru dia naik elok balik. Betul tak? Kau tak tahu? Tak tahu kerja duk mandi dalam sungai kat jabah hutan tu, yang mana tahu? Dia kena main duk buang cuci tu, baru dia bukan boleh biar daun dia buruk tu, tak boleh. Ada kena belajar. Tu yang pertama. Kerana apa? Kerana jikalau berlaku sebaliknya, kalau suami itu tidak ada mengakibatkan kepincangan rumah tangga. Kepincangan rumah tangga akan berlaku yang mungkin berakhir dengan perceraian. Salah. Semua orang kahwin akan ada masalah. Beli kereta baru pada masalah nak bayar bulan pula. Tak? Masalah nak bayar insurans pula. Orang pakai sedap lah. Buat load tu sekali semua orang insurans, bila habis nak bayar rotek pula. Alamak, nak servis enjin lagi, minyak lagi. Ada masalah pula. Kadang-kadang kereta mewah pun mampus tengah jalan juga. Tak? Ada kereta Ferrari mampus tengah jalan. Tu buka dalam YouTube, berlambak dia apa. Ferrari mampus kat traffic light, kena tolak. Sebab itu masalah akan berlaku. Yang kedua adalah menjadi kewajipan setiap suami. Wajib bagi setiap suami. Wajib bagi setiap dan tunjuk ajar secukupnya dengan penuh kesabaran kepada isteri mereka agar tidak terumbang-ambing dalam kehidupan. Suami wajib bagi pendidikan kepada isteri. Suami wajib bagi pendidikan dekat isteri. Kena ajak isteri tentang akidah, tauhid, ajak isteri fiqahnya, ajak isteri amalahnya, munakahatnya, kena ajak isteri. Kalau tak mampu, bawa isteri ke masjid. Ustaz, isteri saya tak boleh semayang, nak buat macam mana? Boh dalam bonek kereta, mai duduk ni. Kereta saya tak ada bonek Ustaz, aduk dalam biar mayat atas. Tak boleh main juga, tengok live mengaji. Suami bertanggungjawab. Kalau tak mampu nak didik isteri, nak bagi ilmu dekat isteri, sebab suami tidak ada ilmu yang banyak, kekurangan dari segi ilmu, maka bawa isteri kita pergi mengaji, dengar kuliah-kuliah. Itu tanggungjawab kita. Isteri dengan handphonenya di rumah. Jangan biar isteri dengan TV-nya di rumah, lalai dengan hiburan-hiburan. Biar bila kita keluar main masjid, isteri kita boleh jaga anak-anak syariat. Isteri yang salihah, kata Nabi SAW, isteri yang salihah ni apa? Isteri yang bila kita tengok sejuk mata kita. Isteri yang salihah ialah isteri yang bila kita keluar rumah, dia jaga rumah kita, dia jaga anak kita, dia jaga rahsia kita, jaga keaiban kita, jaga kehormatan kita. Tu nak boleh hak tu payah. Boleh tu bayar. Ni menikah bayar sampai 18,000, bayar 20,000, habis 30,000. Bini tu bodoh. Quran tak boleh baca, ngaji pun tak erti, semayang pun tak, bodoh. Ada satu orang Tok Wan, bini mati. Dia duduk ngaji saya di Pulau Pinang. Dia kata, saya baru ni pergi Pinang, pergi tengok lah orang belah kat kampung-kampung ustaz. Belah mana? Belah-belah sik, belah-belah atas baling tu lah. Tak pasal cakap ulu lah. Kan belah tu cakap ulu. Belah cakap gitu kan. Dah umur dah 64 lah ustaz. Dia boh 6,400. Bulan masuk tahun baru 25, 6,500. Dia ikut tahun.
Dia tahu ustaz tua dah 64, 65, cucu berenyuk dah ustaz. Oh, saya nak pergi menikah dengan orang tua lagu tu. Pena ribu. Saya beli lembu dia tak? Beli lembu 3 ekar, boleh belah korban tahun depan, boleh jual, dapat duit, boleh pergi umrah. Bagus, pak pahala pak long, belah lembu. Makan tak boleh pakai. Kalau bini ni boleh tolong masak kat kita. Betul tak? Jadi kita tak mau ustaz mahal. Dah kalau isteri tu isteri yang baik, salihah. Tapi saya kahwin murah. Saya kahwin murah, syukurlah keluarga isteri saya tak ambil, tidak meletakkan harga, tidak minta harga yang tinggi-tinggi. Saya terang budi. Kerana apa? Kerana mak saya pergi masuk Minang pun mereka tak letak syarat apa. Saya bagi pun sikit sangat pun mereka tak kata apa, terima. Alhamdulillah. Syukur. Tidak? Syukur. Lain orang, lain rezeki. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan pada ibu ayah saya dan kedua mertua saya. Kemudian yang ketiga, berulang-ulang Nabi pesan. Nabi lagi last sekali, fastausu bin nisa'i khaira. Nabi kata, maka saling menasihatilah kamu dengan penuh kesabaran dan berlemah lembut. Nabi sebut dah di awal-awal tadi, istausu bin nisa'i khaira. Di ujung-ujung Nabi sebut lagi, fastausu bin nisa'i. Maka kamu nasihatlah wanita itu dengan baik. Tegur elok dengan baik. Nabi ulang, menunjukkan, nak habaq kata ni, menunjukkan ia sangat penting kerana mereka adalah golongan yang ajak bertumbuk kalah, ajak lumba lari kalah, lawan jerkah kalah. Betul tak? Betul tak? Lawan jerkah kalah. Ini ya. Patut jadi imam baca pelan. Boleh tahu-tahu nah. 2 kali dah. Lagi dia marah. Dia nak bubuh saya tu. Ada benda. Belum kita bubuh dia dulu. Kawan-kawan lagu tu lah. Besok bila tak ada salah seorang dah meninggal dunia, masing-masing teringat. Inilah peluang kita nak bina atas muka bumi. Nanti bila kita dah meninggal, saling rindu antara satu sama lain. Nanti bila jumpa dekat syurga, melompat-lompat kita. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ahli syurga ni bila depa masuk syurga, balik dekat keluarga, wa yanqalib, qalib ni lompat-lompat guling-guling, ila ahlihi, balik jumpa keluarga dah dalam keadaan sangat gembira. Ya Allah, lama tak jumpa. Hang mati tahun bila? Saya malam juga. Aku mati masa zaman Covid tu. Tapi hang mati awal tak ada Covid ni zaman tu. Ni tak tahu lah akhirat nanti jumpa. Jenuh cerita. Seronok lah, tak tahu nak habaq. Baik. Jadi Nabi nak habaqkan apa? Mereka ni lemah. Kira apa dah? 2 minit ni. Siapa suruh aku lajak? Depan tak ada jam lah. Kalau Kedah lajak gini tak ada masalah. Karena golongan wanita ini lemah. Orang yang melindungi mereka dan menguruskan hal mereka serta mengawal pergerakan mereka ini kerana kebebasan tanpa sempadan yang diberikan kepada anak-anak gadis menyebabkan berlakunya kepincangan besar dalam Allah Ta'ala. Mana mak ayah ni kena didik anak-anak perempuan jadi baik. Bila mereka naik jadi isteri orang, naik pangkat daripada anak jadi ibu, maka tugas suami tadi ni menguruskan seperti mana yang didik oleh ayah-ayah. Ni ayah tak didik, anak naik lagu ni, jam lah. Ayah kena main peranan dulu. Tanggungjawab ayah didik anak-anak. Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang didik anak perempuan dia 2 orang jadi salihah, Nabi kata apa? Syurga. Didik anak umpan ni payah. Baik. Yang keempat, hadis ini memberi tunjuk ajar dan panduan kepada lelaki supaya bertolak ansur dan bersabar dalam berinteraksi dengan kaum wanita. Suami mestilah bersabar terhadap sikap isteri yang kurang memuaskan kerana lelaki lebih mampu bersabar. Betul tak? Orang lelaki dengan orang perempuan sabar-sabar. Orang lelaki tidur tengah malam, anak tidur, teriak, kencing, tembus, tilam, habis basah.
Bini gerak, bang, anak kencing bang. Laki boleh lena, relax, dia sabar. Orang laki lah paling sabar. Isteri tak sabar, bangkit cuci sambil beletak. Popek, cuci. Pok hang tu kalau lena, gerak pun tak bangkit. Popek, ambil. Pergi beletak. Ayah boleh lena, relax. Inilah. Kalau orang kata orang perempuan lah, ibu lah paling sabar. No, lelaki lah paling sabar. Betul tak? Kau relax. Dia pergi dapur, dia tengok dalam sinki tu ada pinggan, dia buat tak tahu. Tak berasa nak tolong basuh. Sabar betul ayah ni. Ayah ni sangat sabar. Sangat sabar. Jangan duk kata mak yang sabar. Ayah tu lebih sabar daripada mak. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi hadis kita baca. Nabi kata apa? La yafraq mu'minun mu'minat in kariha minha khuluqan radiya minha akhar atau qala ghairahu. Nabi SAW berkata, tidak boleh seorang mukmin lelaki membenci terhadap seorang perempuan yang mukminah. Maka jadi jika tidak suka sesuatu kelakuannya, boleh jadi kalau tak suka, dia perbuatan yang lain itu daripada apa yang dibencinya itu. Maknanya Nabi nak habaq suami-suami dinasihatkan supaya bertindak dengan jangan bertindak dengan terburu-buru. Kadang-kadang kita terburu-buru. Tak semua benda yang bini kita buat suka, betul? Ada benda yang kita buat bini kita pun tak suka. Sebab itu kena bersabar antara satu sama lain, betul tak? Betul tak? Tambah-tambah pasangan yang mula-mula kahwin ni. Maneh lah mula-mula kahwin ni, tangkap gambar, duduk dekat cermin, bagi nampak menara Kuala Lumpur. Macam dia seorang pergi Kuala Lumpur, orang lain tak boleh pergi, tak nak pergi Kuala Lumpur. Kan? Boh tangan belakang bini aku tu. Wah, ingat dia seorang, bini dia seorang, dia boleh pegang aku tu. Tunjuk mak bini gunting rambut. Bini kita ada gunting rambut kita lama dah. Tok kita ada gunting rambut tuan kita lama dah. Dia baru nak tunjuk dalam Facebook. Berasa best tak kira. Tahu tu lah. Maneh tengah duduk maneh, tak apalah. So dia jumpa masam-masam sikit tu, hak masam-masam tadi tu kena tampai balik dengan maneh-maneh. Macam mana? Dengan masing-masing merendah diri. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi kata ad-dunya mata'. Dunia ni Nabi kata ialah keseronokan. Dunia ni seronok saja. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik keseronokan dalam dunia ni al-mar'atus salihah, iaitulah dikurniakan isteri yang salihah, isteri yang baik. Isteri yang salihah ini adalah anugerah yang besar dalam rumah tangga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita suami yang saleh dan Allah jadikan isteri kita isteri yang salihah. Yang duk jadi hari ni suami salihah. Pasal apa? Suami tak main masjid, bini duk main mengaji di masjid. Ni masalah. Suami yang semayang di rumah tak main masjid, itu suami salih. Rajin main masjid, suami yang salih. Ni terbalik. Nak tahu suami tu salih ke salihah? Tengok dia semayang di mana. Hiking bukit 500 kaki naik, 1000 kaki naik. Nak naik Gunung Berincang, bayar RM10 pun naik, tak ada masalah. Kena bayar pun naik. Main masjid free je, tak naik. Tak naik, tak larat, letih. Turun-turun bukit orang azan, tak naik semayang dah. Padahal bukit tu tak ada siapa suruh hang pergi naik pun. Baguslah nak nasihat, naiklah, tengok keindahan alam, silakan, tak haram pun. Benda baik naik lah. Tapi benda yang wajib semayang awak tak buat. Ni yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Kayu basikal, beli basikal harga RM4,000, RM5,000. Kayu-kayu sakit bungkok, beli tak celui hak tu, balas bubuh sampai 2 orang tu. Kayu turun naik daripada tapah, turun kot ni, pusing balik tapah, naik balik. Wow, hebat. Semayang tak boleh main. Hebat tak hebat? Tu orang panggil bodoh. Kan hebat. Masuk gym angkat berat. Allah angkat berat. Nak main mayang subuh angkat takbir, Allahu Akbar, tak boleh angkat. Pasal apa? Berat. Mata ni berat, Ustaz.
Itu yang berlaku di kalangan kita. Wal-a'yazubillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa esok. Nah, kita sambung pagi esok. Bab kewajipan suami terhadap isteri pula. Ustaz duk cerita hak kami nak kena nasihat ni. Esok tengok suami nak kena buat apa pula. Mudah-mudahan panjang umur esok. Nah, InsyaAllah. Tak habis tu kita sambung di masjid. InsyaAllah. Nah, Masjid Kayangan. Yang aku ada kluster Kayangan saja, apa sini pun ada juga. Baik, insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Mohon maaf atas segala salah silap, kekasaran bahasa. Ku ada yang tak faham ke bahasa apa, saya minta maaf banyak-banyaklah. Panjang umur kita dibangunkan semula pagi esok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyuba mu'allimina 'anna. Allahumma la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.